Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada anak-anak pelajar SMK Merpati dari kelas 5A, 5B, 5C, 5D, 5E dan juga 5F. Okey, selamat belajar matematik tingkatan 5. Okey, baik, untuk makluman semua pelajar, kelas cikgu akan buat pada hari Isnin, Isnin, Selasa dan juga Rabu lah. Okey, bermula jam 2 petang sehingga 3:30 petang. Okey, untuk hari Khamis dengan Jumaat tu tiadalah untuk subjek matematik, subjek lain lah. Jadi boleh ingat masa ini Isnin, Selasa dan juga Rabu. Okey, baik, kita untuk hari ini kita akan tengok dahulu bab yang pertama lah, iaitu ubahan. Okey, dalam bab satu ini, ubahan, kita akan belajar yang pertama adalah ubahan langsung, ubahan songsang dan juga ubahan berkabung. Okey, baik. Kita tengok yang pertama dahulu. Ini kita secara ringkas sahajalah. Okey, ubahan langsung. Subtopik yang pertama, ubahan langsung. Apa itu ubahan langsung? Okey. Jadi apa yang kita nak capai ni, kita kena faham apa maksud ubahan langsung. Kalau tengok di sini, inilah. Apa ni ubahan langsung ni apa? Okey, baik. Sebelum kita nak faham maksud ubahan langsung itu, kita cuba tengok dahulu situasi yang diberi. Tengok sini ada chef ni. Okey, dia kata seorang tukang masak perlu menentukan bahan yang digunakan mengikut bilangan hidangan. Jika bahan yang digunakan bertambah, maka bilangan hidangan turut bertambah. Betul ke tidak? Betul kan? Contoh, kalau satu orang makan nasi, perlu masak satu pot, kan? Untuk satu orang makan. Kalau 3 orang makan, agak-agak berapa kita tak nak nasi tadi? Mestilah 3 pot. Betul kan? Maksud itu namanya ubahan, ada perkaitan. Kalau satu meningkat, satu lagi meningkat, ini dipanggil ubahan langsung. Simple saja. Kalau satu berkurang juga dipanggil ubahan langsung. Kalau satu meningkat, satu lagi kuantiti itu berkurang, itu bukan ubahan langsung. Okey, baik. Okey, baik. Situasi yang kedua. Dalam kehidupan seharian, kita sering berdepan dengan situasi yang melibatkan hubungan perubahan kuantiti. Contohnya, jarak perjalanan dengan tambang teksi. Jumlah faedah diperoleh mengikut tempoh ataupun faedah tentu. Ini kalau hutang lah di bank kan. Okey. Baik, kita tengok dari segi yang contohnya kedua yang paling senang ni. Tambang teksi. Kamu kan suka naik pirate tu, bas kan? Okey. Dengan jarak. Logiklah kan, makin jauh, makin mahal kan, kita kena bayar dengan Grab ke, dengan Maxim ke. Logik kan? Contoh, dari Merpati pergi bandar RM5 contoh. Tapi kalau Merpati pergi checkpoint, sudah jadi RM10. Maksudnya dia ada perkaitan. Kalau saling meningkat, satu lagi meningkat, bermaksud itu adalah ubahan langsung. Okey, boleh faham? Simple kan? Okey, ini contohlah dalam situasi seharian kita lah. Okey, seterusnya. Okey, jadi kita boleh simpulkan di sini. Ini nanti catatlah di buku nota masing-masing. Kesimpulan yang boleh kita buat, ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama. Okey, pada kadar yang sama ataupun sebaliknya. Sebaliknya ni maksudnya kalau berkurang. Tapi dengan kadar yang sama. Kalau berkurang 50%, satu lagi juga berkurang 50%. Begitu maksudnya, pada kadar yang sama. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okey, kita boleh tulis begini. Kalau dalam bentuk simbol kan, kamu boleh tulis begini. Y berubah secara langsung dengan X. Maksudnya begini. Kamu boleh tulis begitulah. Y berkadar langsung dengan X. Okey. Maksudnya kalau X ni meningkat, Y juga meningkat. Kalau X ni berkurang, Y juga
berkurang. Ini namanya ubahan langsung. Okey, baik, kita tengok contoh. Contoh 1. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan. Sudah dibagi ya, berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Nyatakan perubahan pada jumlah gaji. Okey, jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Okey, bertambah 2 kali ganda. Okey, jadi cara yang paling senang, walaupun sudah ada jawapan, okey, abaikan jawapan dulu, kita tengok macam mana kita nak selesaikan. Dia kata, kita ambil jumlah gaji. Okey, gaji, kita tulis dulu gaji. Okey, berkadar langsung dengan apa tadi? Jam. Okey, baik. Okey, gaji berkadar langsung dengan jam. A. Dikata jumlah gaji. Okey, tanya apa yang berlaku kepada gaji. Ini yang A ya. Okey. Berapa berlaku pada gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Jam ni bertambah 2 kali ganda. Maksudnya darab 2. Apa yang berlaku pada gaji? Gaji ni. Jadi gaji juga akan bertambah 2 kali ganda. Jadi A jawapannya gaji juga akan bertambah 2 kali ganda. Senang kan? Okey, kita tengok B. B pun sama, kita buat gaji okey dengan jam. Okey. Sama juga, dia kata jumlah gaji berkurang sebanyak 40%. Dia kata jumlah gaji berkurang sebanyak ini jawapan. Jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. Dia kata jumlah gaji jika bilangan jam. Okey, dia kata jam ni berkurang sebanyak 40%. Berkurang. Okey, jadi jumlah gaji juga akan berkurang sebanyak 40%. Ini kan ubah langsung, kadar mesti sama. Okey, dapat kan? Okey, baik. Untuk C, bilangan jam bekerja jika jumlah gaji. Ini kita terbalik. Dia bagi gaji pula, dia tanya apa yang berlaku pada jam. Okey, kita buat benda yang sama. Okey, untuk C, contoh, kita buat C. Bilangan jam. Okey, sama juga gaji. Okey, dengan jam. Okey, baik. Dia kata gaji yang diterima separuh daripada asal. Okey, maksudnya gaji ni separuh. Separuh. Ataupun 50% lah boleh juga, sama je. Okey. Jadi jam juga separuh lah kan. Jam juga separuh sebab dia kadar yang sama. Okey, ataupun 50% lah. Okey. Jadi bilangan jam bekerja adalah separuh daripada bilangan jam asal bekerja. Yang penting kadar yang sama. Okey, kalau dia 2 kali ganda, kalau dia 2 kali ganda, 2 kali ganda. Kalau dia 40%, 40%. Kalau 50%, 50%. Okey, itulah namanya ubahan langsung. Okey, baik, kita tengok contoh yang keempat. Okey, latihankan diri. Kita tengok nilai rintangan bagi seutas dawai berubah secara langsung dengan nilai suhunya. Okey, yang pertama senang je kita buat dahulu. Kita ambil dulunya ayat. Okey, dia kata rintangan. Okey, highlight rintangan secara langsung. Okey, suhunya. Okey, jadi kita ambil rintangan. Urut yang tu saja cikgu ni. Okey. Rintangan. Okey. Dengan berkadar langsung dengan suhu kan. Okey, ni sama je semua untuk soalan. Okey, A ke B ke sama je dia punya hubungan. Okey, dia kata nilai rintangan jika nilai suhunya bertambah sebanyak 10%. Okey, suhu bertambah 10%. Okey, apa yang berlaku kepada rintangan? Secara logiknya juga 10% lah. Okey, dia bertambah 10%. Jadi ini pun bertambah 10%. Jadi A jawapannya ialah rintangan. Okey. Rintangan bertambah
tambah 10%. Okey, baik. B. Okey, untuk B. Okey, B. Nilai rintangan jika nilai suhunya berkurang separuh. Okey, sama juga rintangan. Okey. Dengan suhu kan. Okey. Dia kata di sini nak rintangan. Dia kata suhunya berkurang separuh. Separuh. Ini juga akan jadi separuh. Ataupun nak tulis 50% pun boleh, sama je. Separuh 50%. Sebab dia adalah berkadar langsung. Separuh-separuh. Jadi jawapannya ialah okey. Jawapannya ialah cikgu padam dulu. Jadi jawapannya ialah, siapa tahu jawapan ni? Cepat. Mana sama cikgu? Okey, jadi jawapannya ialah okey, rintangan berkurang. Ayatnya kan berkurang, tadi bertambahkan. Nah, ni berkurang. Jadi berkurang separuh. Dari asalnya lah. Okey. Asal. Okey. Boleh kan? Okey, baik. Seterusnya untuk C. Okey, C. Macam mana pula C ni? Okey, cikgu padam dulu. Okey, untuk C dikata nilai suhu jika nilai rintangan berkurang 1/4 pun samalah. Sebab kita tahu lah rintangan cikgu label R lah sana. Rintangan dengan T kan. T tu suhu lah. Okey, yang ini C sama je cikgu label bentuk simbol saja. Okey, dia kata berkurang 1/4. Sorry, ini terbalik. Bukan suhu yang berkurang. Apa yang berkurang? Rintangan. Rintangan berkurang 1/4. Jadi, suhu juga akan berkurang 1/4 daripada asalnya. Okey, dia mesti samalah. Okey, konsepnya sama. Okey. Sama. Jadi, jawapannya ialah suhu berkurang. Okey. 1/4 dari asalnya, nilai asal lah. Okey. Boleh kan? Okey, ini contoh. Ini C. Kita tengok lagi yang seterusnya. Okey. Yang kedua. Puan Wardina ingin membeli kacang hijau yang dijual pada harga RMX sekilogram. Nyatakan harga kacang hijau jika Puan Wardina membeli A 500 gram kacang hijau. Ataupun nama lainnya, dia beli setengah kilo. 500 gram kan setengah kilo. Okey, kita buat. Kita ambil dahulu dia punya hubungan ni. Okey, jadi kita ambil hubungan ni. RMX, tak tahu berapa ringgit. X saja. RMX untuk berapa? 1 kilo kan. Okey, buat begini. Tapi biasa sudah belajar ubahan, kita buatlah dia punya simbol kan. Ubahan. Okey, maksudnya RMX untuk 1 kilo. Okey, untuk A. Okey, dia beli 500 gram. 500 gram bersamaan dengan setengah kilo. Dia dapat setengah. Jadi kalau setengah kilo, okey, berapa ini? Setengah maksudnya dia bahagi 2 kan? 1 bahagi 2. Setengah. Ini pun automatik lah dia akan bahagi 2 ataupun menjadi separuh. Logik kan? 1 kilo nak bagi jadi setengah kilo, bagi 2 lah. Okey, jadi harganya juga akan jadi setengah. Jadi A, jawapannya A ialah harga, nyatakan harga kacang hijau. Jadi harga menjadi separuh kan ni separuh RMX. Ataupun nama lainnya boleh juga setengah
RMS. Okey. Ini untuk A ya. Okey. Boleh kan? Okey, baik. Seterusnya. Untuk B. Untuk B, cikgu padam dulu. B. Okey. Cikgu baru belajar menulis ni. Masih tak berapa cantik lagi menulis di komputer ni. Okey. Tak apalah lama-lama okey lah ni. Okey, baik. Untuk B. Okey. 2 kilo. Okey, 2 kilo. Sekarang tadi 500 gram kan. Ini 2 kilo. Ni lagi senang sebenarnya. 2 kilo. Tengok hubungannya di sini. Dia darab 2 kan. 2 kali ganda. Darab 2 kan. 1 kali 2, 2. Okey, jadi sini juga akan darab 2 ataupun 2 kali ganda. 2 kali ganda. Jadi jawapannya macam mana? Berapa harga nak bayar? Jadi harga kacang hijau ialah 2. Jawapannya 2 kali ganda RMS ataupun 2S. Sama je. Sama masuk lah kan. Betul ayat lah kan. Dari segi matematiknya kita boleh juga 2S. Sorry. Kita boleh tulis jugalah. Okey. RM 2S. Sama je. 2S. Okey. Boleh faham? Boleh kan? Harap boleh faham. Okey. Jadi untuk contoh yang ketiga, cikgu nak kamu buat sendiri. Dan kalau tak faham, tengok balik video ni. Boleh PM cikgu. Dan yang mana sudah siap, jangan post jawapan di grup. PM cikgu untuk cikgu cek jawapan kamu dan hantar semula lah kepada kamu. Okey, jadi cikgu harap hari ini belajar enjoy, belajar dengan tenang. Dan jumpa lagi pada kelas yang berikutnya pada hari Isnin minggu hadapan. Sekian, terima kasih.